Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Firman Allah Subhanahu wa taala, ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Dan jangan ada kamu seperti mereka yang kami berikan kitab pada orang yang dahulu daripada kamu. Yakni jangan kamu jadi seperti ahli-ahli kitab yang Allah Ta'ala beri kitab kepada mereka, yakni yang mana mereka itu orang-orang yang alim, orang yang memahami kitab, yang faham tentang kitab. Maka panjang atas mereka itu masa, maka keras hati mereka itu. Lalu oleh kerana lama mereka itu, akhirnya Allah Ta'ala jadikan hati mereka keras, tidak mahu menerima kebenaran. Jadi seorang yang tidak mahu menerima kebenaran ini adalah hatinya hati yang keras. Lebih-lebih lagi apabila Allah Ta'ala beri kuasa, lama kuasa, Allah Ta'ala beri alim, lama ilmu dia, hidup panjang, ilmu banyak, akhir sekali hati jadi keras. Bermakna di sini orang ada ilmu ini hati keras rupanya. Orang ada ilmu pun boleh menjadi hati keras. Kadang-kadang apabila seorang itu tidak mahu menerima kebenaran, dan kebenaran bagi mereka adalah yang mengikut hawa nafsu sahaja. Jadi bahaya. Jadi kita kena faham sesuatu yang menghijabkan hati kita dengan Allah, yang menyebabkan kita terhijab dengan Allah adalah dengan sebab hati kita tertutup. Jadi hati kita tertutup dengan apa? Hati kita tertutup dengan ilmu. Bila hati kita tertutup dengan ilmu yang banyak tadi, sama ada ilmu itu tidak diamalkan ataupun ilmu itu bukan untuk mencari redha Allah, akhir sekali terhijab dia dengan Allah. Jadi ilmu juga yang menyebabkan hati mereka keras. Yang selama ini kita dah faham yang hati keras ini kerana kejar dunia. Yang hati keras ini kerana menyebabkan panjang cita-cita ataupun dipanggil angan-angan panjang. Yang kerana keras hati kerana mengikut hawa nafsu, dan termasuk juga keras hati adalah kerana tebalnya ilmu. Lalulah disebut di dalam ayat ini mengatakan jangan kamu jadi seperti ahli kitab yang Allah Ta'ala telah memberi ilmu kepadanya. Jadi bila Allah Ta'ala beri ilmu kepada mereka, akhir sekali faqasat qulubuhum, maka keras hati-hati mereka, maka hati mereka menjadi keras. Jadi hati perlu dilembutkan ataupun sentiasa ingat kepada Allah. Jadi seorang tadi yang menjadi baik menjadi buruk adalah hati. Sebab itu orang yang jahat boleh menjadi baik. Sebab apa? Sebab berlaku perubahan pada hati. Maka tidak dapat tidak, mesti kita kena bersihkan hati. Jangan jadi hati yang lalai. Hati lalai ini kejap buat amal ibadat, kejap tidak, kejap ingat, kejap tak ingat. Ini hati yang lalai. Jangan jadi hati yang sakit. Hati yang sakit tidak ada minat untuk beribadat. Ini hati yang sakit. Bahkan diberitahu tentang kebaikan pun tidak dapat terima. Lebih-lebih lagi orang yang hati sakit ini, mereka itu tidak dapat membezakan kebenaran dan juga kebaikan. Dan jangan jadi hati yang mati. Hati yang mati menolak kebenaran terus. Menolak kebenaran, akhir sekali tidak menerima apa yang datang kepada dia. Maka tidak dapat tidak, hendaklah kita sentiasa mengingati, dan jangan kita keras hati. Jangan jadi orang yang keras hati, hendaklah sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Maka apabila engkau panjangkan cita-citamu, apabila kamu panjang cita-cita, angan-angan panjang. Bila angan-angan panjang, orang yang angan-angan panjang ni, yang pertama dia lupa kematian. Walaupun di hadapan mereka itu banyak berita-berita kematian, tapi mereka itu lupa tentang kematian, bahawa menyangka bahawa ia tidak mati, ataupun menyangka bahawa ia lambat lagi akan mati. Maka disebut di dalam hadis, tidak ada orang yang mati kecuali semuanya menyesal. Lalu sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, takkan semuanya menyesal? Kan ada kan orang yang buat baik, ada orang yang sudah melakukan kebaikan,
Lalulah Nabi mengatakan yang melakukan kejahatan menyesal kerana mereka itu tidak bertaubat kepada Allah, menyesal kerana hidup di atas muka dunia tidak beramal ibadat kepada Allah. Ada pun yang melakukan kebaikan, sudah buat kebaikan dah, sembahyang sudah dilakukan, maknanya ibadat-ibadat, dan mati dalam keadaan kebaikan pun menyesal kerana tidak menambah, tidak memperbanyakkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita ini menghitung diri kita sebelum kita dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan yang sebenar adalah ubudiyah kepada Allah, pengabdian diri kepada Allah, abadikan diri kita kepada Allah. Maknanya kita hendaklah melakukan ibadat kepada Allah. Kita serahkan diri kita kepada Allah, tundukkan hati kita kepada Allah. Jangan tundukkan hati kepada nafsu, jangan tundukkan hati kepada dunia, jangan tundukkan hati kepada tipu daya yang ada di hadapan mata kita. Maka tidak, hendaklah kita pendekkan angan-angan kita. Macam mana nak pendekkan angan-angan? Yang pertama, ingat orang yang kita kasih, ke mana mereka pergi? Anak ibu bapa yang kita kasih sudah meninggalkan kita. Ingat pada sahabat-sahabat kita, kadang-kadang yang sama tua dengan kita, kadang-kadang lebih muda pada kita, tetapi ada di kalangan sahabat kita yang telah pergi meninggalkan kita. Ini menunjukkan bahawa kematian itu boleh datang tiba-tiba. Dan apabila seorang itu dipanggil oleh Allah, tidak ada apa yang mereka bawa kecuali amalan. Tidak ada apa dah yang mereka bawa kecuali amalan. Maka binasa seseorang adalah kerana hati. Kerana hati mereka keras. Orang hati keras ini, yang pertama, dia tidak mau beribadat. Yang kedua, dia akan jadi tamak kepada dunia. Yang ketiga, mereka ini tidak mau kebenaran, tidak akan terima kebenaran. Ini tanda seorang itu hatinya keras kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila engkau panjangkan cita-citamu, maka sedikitlah taatmu kepada Allah. Taat kita kepada Allah sedikit. Sebab kita merasakan bahawa tidak mengapa sampai masa nanti kita bertaubat kepada Allah. Kita buat ibadat banyak-banyak sampai masa nanti, dan kita yakin Allah Ta'ala terima taubat kita kalau kita benar-benar bertaubat. Ya, Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha pemurah. Tetapi kena ingat, kematian akan datang tiba-tiba. Allah Ta'ala tidak menunggu kita. Tidak menunggu kita, bila nak taubat ni aku nak cabut nyawa ni. Tidak. Dan dia boleh datang saja dengan secara tiba-tiba. Masa ketika itu manusia akan menyesal. Hari ini mungkin kita tidak takut lagi amalan kita yang kurang, kita tidak takut. Kita sedikit pun tidak menangis dengan amalan kita yang kurang. Hari ini kita tidak merasa gusar, tidak merasa risau dengan apa yang dengan ibadat kita yang hari ini. Kita tidak rasa apa-apa. Tetapi ingat, nanti apabila sampai masanya, tidak ada apa yang dapat menolong kita. Anak-anak kita pergi ke mana? Meninggalkan kita. Salah gaya. Mereka terus lupa kita. Yang mereka fikirkan harta yang kita tinggalkan. Itu saja yang mereka fikirkan. Adapun kita duduk keseorangan diri. Sudah tidak ada lagi yang dapat menolong kita kecuali amalan. Siapa yang amalan dia banyak, alhamdulillah, dia beruntung. Tetapi siapa yang amalan dia kurang, dia akan menjadi rugi. Masa ketika itu barulah ia sedar bahawa dia adalah manusia yang serugi-ruginya. Maka sebelum kita rugi, maka kita kena hitunglah kerugian kita di atas muka dunia, agar kita berjumpa kepada Allah dalam keadaan mendapat keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang merasakan kurang ibadat kepada Allah, tambahlah amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersabarlah di atas apa yang kita lakukan. Hendaklah kita ini menyuruh orang buat baik, mencegah perkara mungkar. Wasbir ala ma asabak. Maka hendaklah kamu sabar di atas musibah yang Allah Ta'ala timpakan kepada kamu. Maka buat amal ibadat banyak-banyak supaya hati kita ini semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sudah tidak ada masa lagi untuk kita. Kerana hari ini kita dapat sedar dah betapa singkatnya masa. Kadang-kadang sekejap saja, tiba-tiba Zuhur, sekejap saja, antara Zuhur dengan Asar sekejap je, antara Asar dengan Maghrib tu Allah, kadang-kadang banyak benda yang kita nak buat, tapi banyak benda yang tak dan kita buat. Kenapa? Kerana masa yang begitu pantas hari ini. Kalau masa yang pantas itu, maka bermakna apa? Bermakna masa untuk kita menghadap Allah itu semakin hampir.
Semakin hampir kamu sebenarnya berjalan ke hadapan, kamu tidak akan undur ke belakang. Kita akan berjalan ke hadapan, kita akan undur ke belakang. Ada pun bekalan yang kita tinggalkan itu kita tidak akan dapat lagi ambil ke depan. Yang depan itu untuk hadapan, yang belakang itu sudah ditinggalkan. Maka tidak dapat kurang kita beribadat, hendaklah kita tumpukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal kira apa yang orang kata, yang paling penting apakah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu susah dengan makhluk, tapi susahlah kita bagaimana kita nak menghadapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka dia kata di sini di antara sebabnya adalah panjang cita-cita. Akibat daripada panjang cita-cita, akhir sekali kurang melakukan amal ibadat kepada Allah, dan kemudian taubatmu, dan kamu akan tangguhkan taubat. Orang yang dalam keadaan mereka itu panjang cita-cita, kemudian dia akan menangguhkan taubat, ataupun mereka rasakan bahawa taubat nanti apabila hampir mati barulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita perlu faham, seorang yang bertaubat kepada Allah mestilah dia mengqadhakan amalan-amalan buruk yang lalu. Illa man taba wa amana wa amila salihat. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal dengan amalan soleh. Kalau orang tu bertaubat, dia sudah kembali imannya kepada Allah, sudah meninggalkan maksiat, tetapi dia kena menambahkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak jangan tangguhkan taubat, dan jangan merasakan kita tidak perlu bertaubat. Setiap masa mesti bertaubat kepada Allah. Mesti bertaubat kepada Allah. Orang yang beribadat mesti bertaubat. Kita hari ini dok faham siapakah yang perlu bertaubat? Yang perlu bertaubat adalah ahli maksiat. Orang yang minum arak kita jumpa bila lagi nak bertaubat? Taubatlah pada Allah. Berhentilah minum arak tu. Orang yang minum arak kita lihat mereka. Orang yang tidak semayang kita suruh marilah semayang, berhentilah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Ya benar, orang yang ahli maksiat itu hendaklah kita suruh dia bertaubat, tetapi ahli ibadat pun perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi tiap hari tiap malam sentiasa beristighfar kepada Allah, mengajar kepada umatnya supaya bertaubat kepada Allah taala. Tidakkah kita yang sudah sembahyang ini, adakah sembahyang ini kita sudah baik di hadapan Allah? Boleh jadi kita masih lagi lalai kepada Allah, dan masih lagi hati kita masih lagi terikat dengan makhluk, masih lagi terikat dengan makhluk. Aku kalau tak semayang orang kata benda, aku kalau aku tak semayang, itu semayang kerana makhluk. Kerana makhluk. Hari ini kita nak belajar, kita tambah terikat dengan makhluk. Apa makhluk nak kata ikut pandai, orang nak kata kita apa-apa ikut pandai, tapi kita nak beribadat kepada Allah. Sama ada orang puji pun kita terima, sama ada orang keji pun kita terima, tapi yang paling penting kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita ini selamat di hadapan Allah taala. Maka jangan jadi kita ni orang yang angan-angan panjang sehingga kan tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya dah sebut dulu ada kisah seorang yang mereka itu asalnya beribadat pada Allah, pergi masjid surah, lalulah menjadi ahli perniagaan. Tidak salah berniaga itu, bukan salah. Yang salah itu perniagaan itu melalaikan kamu, itu yang salah. Tapi perniagaan itu yang dahulunya dia ini tidak berniaga, akhir sekali berniaga lalu diuji oleh Allah dengan keuntungan yang banyak, dan perniagaannya semakin besar, dan akhirnya ibadat semakin kurang. Akhir sekali yang sembahyang jadi tinggalkan sembahyang. Ya, memang fitih jadi banyak, harta jadi banyak, kenderaan pun jadi banyak, rumah pun menjadi besar, tetapi apabila kenderaan banyak, rumah besar, maka dia telah meninggalkan segala-galanya. Jadi apa yang dia dapat? Dia telah mengambil dunia, dia tinggalkan ibadat dia. Maka mati dalam keadaan meninggalkan ibadat, tetapi dunia dapat. Baik, dunia dapat. Apabila mati, mana pergi dunia dia? Apabila dia mati, mana pergi dunianya? Mana pergi rumahnya yang besar? Mana pergi hartanya yang banyak? Mana pergi anak-anak dia? Anak-anak dia duk sibuk memikirkan tentang harta yang ditinggalkan, kenderaan-kenderaan yang ditinggalkan itu orang lain yang pandunya, rumah-rumah yang ditinggalkan orang lain yang mendiaminya. Dan bagaimana dengan kehidupan kita? Kehidupan kita hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa jadi macam tu? Kerana hati kita ini tidak benar-benar ingat kepada Allah taala. Jadi yang paling penting ingat Allah sahaja.
Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Bila kita ingat kepada Allah, Allah Taala ingat kepada kita. Jadi ingat tipu daya hari ini cukup banyak. Maka jangan kita tangguhkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taubatlah. Cukuplah dengan dosa-dosa yang telah lalu. Lalu hitunglah diri kita, duduk di malam hari, renung balik kita, aku ini bagaimana di hadapan Allah. Andai kata aku kalau mati di esok hari, andai kata kalau aku mati besok hari, macam mana aku di sisi Allah. Sayyidina Umar Al-Khattab, anak dia balik menangis, tidak ada pakaian yang baik, sedangkan dia anak khalifah, anak Amirul Mukminin. Orang lain orang-orang biasa tidak, orang lain orang-orang biasa saja tapi tidak ada pakaian-pakaian yang baik, tetapi anak kepada Amirul Mukminin tidak ada pakaian. Lalu anak dia menangis. Lalu dia kata kepada anak dia, kenapa kamu menangis? Kata tidak ada pakaian yang baru. Sahabat-sahabat semua dah ada pakaian yang baru. Katanya ayahmu tidak ada wang, tidak ada harta. Katanya tak apalah kalau macam tu, marilah kita pergi. Lalulah dia pun pergi tepat Baitul Mal, jumpa dengan orang yang menjaga Baitul Mal. Lalulah dia kata, saya datang di sini untuk meminjamkan harta. Nak pinjam harta, nak pinjam duit. Sebab apa? Ditanya, sebab anak saya tidak ada pakaian, lalu nak beri pakaian kepada anak saya. Dan bila Amirul Mukminin nak bayar, nanti saya akhir bulan ini saya akan bayarlah. Lalulah ditanya lagi kepada Amirul Mukminin, ya baik, bolehkah kamu menjamin bahawa akhir bulan ini kamu akan hidup? Boleh tak kamu menjamin akhir bulan ini kamu akan hidup? Dia kata tidak boleh menjamin. Kalau macam tu, adakah kamu ingin meminjamkan harta? Kata Umar ini, kalau macam itu saya tidak mau meminjamkan harta, kerana saya tidak dapat menjamin adakah saya akan hidup pada akhir bulan ini. Lalu dia balik, tidak menukar pakaian anaknya kerana tidak dapat menjamin bahagian kehidupan dia. Jadi kita jangan rasa senang. Biar kita sihat hari ini, betapa ramai orang yang sihat tiba-tiba sakit, mati secara tiba-tiba. Dan ada juga orang yang sakit yang disangkakan dia ini tidak lama, tetapi akan menjadi sehat kembali. Maka tidak dapat itu tidak penting sakit ke sehat. Yang masalah yang paling penting, bagaimana kita dengan Allah, bagaimana hati kita dengan Allah Ta'ala. Kalau hati kita ini betul-betul ingat kepada Allah, betul-betul hati kita tunduk kepada Allah, inilah yang lebih baik daripada segala-galanya. Maka tidak dapat jangan kita tangguhkan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan banyaklah maksiatmu apabila kamu panjang angan-angan. Banyak maksiat, banyak maksiat kita lakukan apabila panjang angan-angan. Kita kena renung diri kita dan kita kena tengok, tidak dapat lari lah kita dengan Allah Ta'ala. Dan setiap apa-apa yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita, baik sembahyang, baik haji, baik puasa, baik zakat dan sebagainya, kita akan dihitung di hadapan Allah. Al-yawm amalun bila hisabin, ghadan hisabun bila amalin. Hari ini kamu beribadat kepada Allah Ta'ala, tidak akan dikira di hadapan mata kamu. Allah Ta'ala tak kira lagi di hadapan mata kamu. Kita beribadat, kita pun tak tahu ibadat kita diterima ke ataupun tidak diterima. Dan kita pun tidak tahu lagi di sisi Allah, adakah kita ni benar-benar bertakwa ataupun tidak. Boleh kita mengaku kita bertakwa, tapi bagaimana di sisi Allah? Di sisi Allah, Nabi menyebut at-taqwa hahuna, Nabi tepuk dada je. Maknanya takwa duduk sini, duduk dalam hati, bukan duduk di pakaian. Pakaian yang cantik-cantik ini, jubah ke, pakai serban ke, belum menjamin takwa. Belum lagi menjamin ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Apakah yang menjamin ketakwaan dia kepada Allah? Hati yang penuh ikhlas kepada Allah. Inilah yang takwa. Hari ini ibadat apa yang kita nak cari? Kita nak cari yang pertama tauhid kepada Allah. Yang kedua takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga redha kepada Allah. Tiga ni kena cari. Yang pertama biar bertauhid kepada Allah. Biar betul-betul tauhid pada Allah. Apa makna tauhid kepada Allah? Nak campurkan makhluk dalam hati ni, biar tidak ada makhluk. Jadi kita tidak mahu, kita nak infak pun ada makhluk, kita nak sembahyang pun ada makhluk, kita nak baca Quran pun ada makhluk. Jadi kita tidak mahu, tidak mahu benda tu. Jadi tauhid kepada Allah. Yang kedua takwa. Takwa ni dengan arti kata betul-betul menjaga hukum hakam Allah. Dan meninggalkan segala larangan Allah, maksiat terhadap Allah ditinggalkan, dan melakukan amal ibadat sama ada dalam keadaan secara terang-terang dia buat amal ibadat, dan sama ada dalam keadaan tersembunyi. Kadang-kadang manusia itu boleh buat amal ibadat secara terang-terang dan boleh meninggalkan maksiat secara terang-terang, tetapi tidak boleh meninggalkan maksiat secara tersembunyi. Ini masih lagi
Tidak boleh lagi secara tersembunyi, tidak boleh meninggalkan maksiat. Maka tidak dapat tidak, mestilah kita tetapkan hati kita, janganlah panjang lagi cita-cita kita. Cukuplah, maka fikirlah kita seolah-olah kita ini semakin hari semakin hampir, semakin hari semakin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tanya pada seorang sahabat, "Kamu umur berapa?" Katanya umur 40 tahun. 40 tahun. Banyak-banyaklah kamu beribadat kepada Allah. Kerana umat Nabi Muhammad ini tidak panjang, antara 60 hingga 70. Itu ghalib, bukan sampai 70 mesti tidak. Tetapi nak beritahu umat Nabi Muhammad ini tidak panjang, antara 60 hingga 70. Ini adatnya biasa. Ada pun yang lebih daripada itu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebaik-baik manusia yang umur dia panjang, baik amalan dia. Dan sebaik-baik juga manusia yang baik ni Allah Ta'ala beri beberapa kategori. Yang pertama, Allah Ta'ala beri umur panjang. Umur panjang, baik amalan. Alhamdulillah, orang yang macam ini adalah sebaik-baik manusia. Yang kedua, Allah Ta'ala beri kepada dia umur pendek tapi baik amalan. Umur pendek tapi baik amalan. Alhamdulillah, umur 9 tahun sudah hafal Quran, umur 12 tahun sudah hafal Quran. Saya tengok satu tempat di Yaman saya pergi, itu ada seorang Syekh Sufyan. Syekh Sufyan, dia ada anak dia umur lebih kurang dalam 10 tahun sudah hafal 30 juzuk Quran. Sudah hafal 30 juzuk, bukan baru nak menghafal 2-3 juzuk, tapi sudah hafal 30 juzuk. Kita tengok, Allah, muda lagi macam ini, bagusnya kehidupan dia. Jadi ada manusia yang umur dia pendek tetapi baik amalannya di sisi Allah. Dan yang ketiga, ada umur panjang tetapi buruk amalannya. Wal a'yadu billahi min zalik. Ini kita tidak mahu. Kehidupan yang terpedaya dengan kehidupan dunia, umur panjang, Allah Ta'ala beri umur panjang, tetapi umur panjang ini dalam keadaan buruk amalannya. Dan ada juga Allah Ta'ala beri umur pendek tapi buruk juga amalan dia. Ini pun kita tidak mahu kehendaki. Kita tidak mahu. Yang kita nak baik amalan kita, sama ada umur kita panjang ataupun umur kita pendek. Yang paling penting, kita ini melakukan amal ibadat kepada Allah. Jadi sementara kita ini tidak disibukkan oleh apa-apa, maka buatlah amal ibadat. Jangan tunggu sakit baru nak buat amal ibadat. Jangan tunggu sibuk baru nak buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi masa ada peluang, buatlah amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sangatlah loba ni tamak. Sangatlah tamakmu kepada dunia apabila kamu panjang angan-angan. Jadi tamak, jadi tidak cukup. Jadi tidak cukup apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Maka bila tidak cukup, apa yang dia fikir? Dia fikir mencukupkan apa yang tidak cukup. Apa yang tidak cukup pada dia? Dia dah apa yang tidak cukup dari rumah yang ada, maka dia akan fikir macam mana nak beri rumah supaya dia punya kehendak dia dapat dipuaskan. Ataupun tidak cukup dengan kenderaan dia, macam mana dia nak fikir kenderaan apa yang dia nak tukar ganti. Ataupun tidak cukup dengan harta yang dia banyak, yang banyak tidak cukup. Sebab apa tidak cukup? Kerana angan itu panjang. Angan itu panjang. Bila angan panjang, jadi dia bila angan panjang, dia tidak fikir tentang akhirat. Dia hanya fikir tentang dunia. Ini manusia yang sangat rugi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keraslah hatimu, maka keraslah hatimu, hati menjadi keras. Orang hati keras ini sifat dia yang pertama, apabila mendapat kawan yang baik, yang soleh, ditinggalkan. Tambah kawan orang baik. Saya segan nak kawan dia. Kita ni puak-puak orang yang tak molek ni, kawan orang tak molek. Ini rugi kita. Yang kedua, apabila diberi ilmu tidak mau mendengarnya, ataupun apabila didatangi seorang yang baik, orang alim, maka dia meninggalkannya. Apabila dinasihatinya, maka dia marahkannya, dia marah balik. Ini dia antara sifat orang-orang yang keras hati. Maka kita jangan jadi macam tu. Kita sentiasalah ingat kepada Allah, dan fikirlah kita cukuplah dengan kesalahan yang kita laku di hadapan Allah. Bila kita renung baik-baik Allah, betapa banyaknya adab yang salah kita di hadapan Allah. Bila kita renung banyak-banyak Allah, betapa jauhnya kita dengan Allah, betapa buruknya dengan Allah. Hanya kita perlu baik sangka dengan Allah. Kita yakin Allah Ta'ala ni mengasihi hambanya yang hambanya kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi bila kita renung amal ibadat kita, betapa banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada aku, tetapi sedikit je ibadat yang aku lakukan. Maka hendaklah kita sentiasa
memuhasabah diri kita sendiri. Dan besarlah lalaimu daripada akhirat, dan banyaklah kamu lalai kepada Allah. Lalai kepada Allah Ta'ala, kurang tidak mau beribadat kepada Allah. Dia lalai ni yang pertama tidak mau beribadat kepada Allah. Memang dia tak mau ibadat, ini lalai dah. Yang kedua, tidak mau mengelokkan amal ibadat. Dia rasa ibadat yang dia ada tu sudah elok dah, tapi dia sudah molek dah. Dia tidak mau mengelokkan, memperbaiki amal ibadat yang dia ada. Yang ada. Jadi yang ketiga, tidak mau menambah ibadat. Kadang semayang-semayang tu suruh zikir tambah, suruh baca Quran tambah, ada buat persenda, padang zikir-zikir. Orang persenda ke saya, dia kata, padang zikir-zikir tu dia tak baik. Mana dia kata, kita tidak mahu jadi macam tu. Sebab itu kita kena ingat, lalai ni dia ada. Yang pertama, lalai memang tidak mahu beribadah. Ini lalai hati dia. Yang kedua, memang tidak mahu memperelokkan. Adakah kita rasa sudah elok amal ibadat kita? Boleh jadi kita ini sembahyang kita tidak dapat dengan baik. Mungkin kita boleh tapung dengan Quran. Kita kena memperbanyakkan baca Quran. Kadang-kadang kerana Quran pun kita malas. Daripada baca Quran, baik baca Quran. Quran tu surat kabur lah. Baik baca surat kabur. Kita rasa macam tu pula. Maka kita kena tambah lagi dengan zikir. Dengan zikir. Lepas tu kita rasa ibadat kita kurang, tambah lagi dengan majlis-majlis ilmu. Kalau kita memang tidak mahu mengelokkan amal ibadat, sebab kita sudah rasa ibadat kita sudah molek dah, maknanya sudah molek dah, ini bermakna hati kita keras. Hati kita keras, tidak mahu merasa sudah elok. Maka tidak dapat, tidak mesti. Yang ketiga, mesti ada pertambahan amal ibadat, mesti kena bertambah. Takkanlah kita setakat itu semua. Asal semayang 5 waktu sudah, asal semayang 5 waktu sudah, jadi dah dia semayang. Tidak cukup kita. Dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri, satu, dengan maksiat yang kita buat, dua, dengan ibadat kita yang kurang dengan Allah Ta'ala ini, maka tidak dapat, tidak mestilah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jangan jadi hati kita lalai. Lalai pada apa? Lalai pada akhirat. Dunia tidak lalai. Keperkembangan dunia dapat tahu je. Kalau ditanya kereta apakah yang baru keluar, boleh jawab. Boleh jawab, sebut aja apa-apa, boleh jawab apa-apa saja kita boleh. Tetapi kenapa kita lupa mengenai akhirat kita? Kalau direnu-renukan Allah, kita ini menang betul-betul persinggahan. Jadikanlah kamu di atas muka dunia ini dua keadaan. Kita duduk atas muka dunia kena jadi dua keadaan. Yang pertama, seperti orang yang berdagang. Tahu orang yang berdagang? Orang yang pergi nak berniaga. Orang yang nak pergi berniaga. Jadi yang nak pergi berniaga ini, dia pergi berniaga, bila dia pergi berniaga, dia mencari keuntungan, dia cari hasil keuntungan, dia cari berniaga dapat, lepas tu dia belanja di mana? Dia belanja di kampung halaman dia. Betul tak? Maknanya dia pergi berniaga, kemudian dia cari ke perniagaan tadi, mencari keuntungan, dapat keuntungan, dia tak belanja situ, dia balik. Dia akan balik. Dia akan mendapat hasil, dia menggunakan hasil dia di mana? Di kampung halaman dia. Saya nak tanya ni, kampung halaman kita sebenar di mana? Di dunia ke di akhirat? Di akhirat kampung halaman kita. Jadi kita seperti orang yang berdagang, orang yang berniaga. Orang yang berniaga, maka carilah keuntungan. Takkan kita duduk dekat kita negeri sana berniaga, kita jual lebih, berniaga lebih kurang. Mestilah kita nak dapat keuntungan, dan keuntungan tu kita nak balik kampung kita. Ini yang pertama. Yang kedua, jadilah kita orang yang bekerja. Orang yang bekerja. Macam orang-orang luar negara, orang Indonesia mari. Dia sungguh dia bekerja. Sebab apa? Sebab dia nak balik hasil kampung dia. Kerja di sini, balik kampung berjuta-juta rupiah balik. Maknanya banyak mereka bawa rumah, Allah kayanya. Apa berjuta-juta balik. Jadi nak beritahu belanjanya di mana? Di kampung halaman dia. Kampung halaman dia. Jadi duduk di kampung orang, susah-susah pun tak apa untuk mendapat sedikit habuan keuntungan, dan dia akan belanjakan di sana. Dan yang ketiga, seperti orang musafir. Seperti orang yang musafir. Jadi orang yang musafir ini dia tidak akan singgah lama.
Dia tak akan singgah lama. Walaupun dia musafir 2 hari 3 hari, oh dia rasa nak balik. Semakin nak balik rasa suka, semakin nak balik rasa suka. Inilah orang yang betul-betul yang memahami kehidupan dunia dia. Dia berniaga untung. Bila dia untung, dia dapat keuntungan berniaga sungguh, dia rasa tak sabar nak balik. Oh, kaki balik kaki, tengoklah tukar kereta sekarang. Maknanya dia rasa balik. Dan begitu juga orang yang bekerja rasa nak balik. Orang yang musafir sampai masa dia nak balik. Tapi bila dia nak balik, dia rasa mana? Dia rasa gembira, betul tak? Jadi kita nak tanya, bila kita nak balik gembira ke tak? Doktor kata berat sakit tu. Subuh berobat kapung lah berat sakit tu. Kita tebah perut, nak balik lah kita padang. Tidak gembira kita. Tidak gembira kita. Maka kita kena ingat kehidupan di atas muka dunia ni kita tak mahu jadi macam tu. Yang kita nak dalam hati kita biarlah sentiasa ingat kepada Allah, beribadat dan jangan lalai akhirat. Rugi kita, rugi. Lalai akhirat hari ini. Orang telah merugikan umur yang Allah Taala beri pada dia. Umur sekali saja. Kita nak jadi muda balik, mana boleh? Kalau nama kita muda pun sampai masa tua juga. Tak akan boleh, tidak akan boleh. Saya ni kalau boleh cita-cita nak umur 11 tahun lah ataupun 12 tahun. Nak buat apa? Saya nak belajar luar negara pula. Saya nak belajar pondok. Sebab umur sekarang ni ilmu tak banyak. Belajar lagi bawah ni. Tak boleh. Apakan daya masa sudah berlalu, kata P.Ramlee. Maknanya. Jadi akhir sekali tak boleh. Orang rugikan umur. Orang rugikan tenaga. Masa gagah, ingatan kuat, masa ni kita nak belajar. Masa kita gagah ni, masa nak beramal ibadat, tapi kita rugi. Masa tengah gagah, tengah cergas, kita bagi benda-benda lain. Menghabiskan masa sia-sia. Rugi kita, rugi dengan tu. Rugi dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Maka tidak ada dah jalan lain. Jalan ingat Allah, jalan ingat akhirat. Siapa yang tidak ingat akhirat, rugi dia. Siapa yang tidak ingat akhirat, bermakna dia itu orang yang lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hilanglah akhirat. Yang paling sedih sekali adalah akhiratnya hilang. Kita jangan sampai akhirat kita hilang. Jadi manusia ni kadang-kadang dia hilangkan akhirat dengan dunia. Dunia yang mereka dapat itu sedikit sahaja, tetapi mereka sanggup tinggalkan akhirat. Ramai orang yang berniaga tetapi sampai waktu sembahyang mereka lupakan sembahyang kerana ingin mengejarkan kehidupan dunia yang sedikit. Sedangkan Allah Ta'ala menyebut wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtagu min fadlillah fadhkurullaha la'allakum tuflihun. Apabila kamu selesai mengerjakan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di atas muka dunia. Sembahyang kamu, jangan tinggal sembahyang. Lepas itu bertebaran, teruskan pekerjaan. Wa bataru min fadlillah, carilah kelebihan-kelebihan Allah. Allah Ta'ala akan beri nikmat, Allah Ta'ala akan beri rezeki. Dan itulah yang paling baik seandainya kamu mengetahui. Moga-moga kamu menjadi orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang paling ditakuti adalah akhirat kita gadaikan. Ini yang paling akhir. Orang alim menggadaikan dengan ilmunya untuk mencari sedikit habuan dunia. Ini kebanyakan ataupun ini yang disebut dalam kitab-kitab bagaimana orang-orang yang ada ilmu, maka dia telah menggunakan ilmunya untuk mendapat sedikit habuan dunia dan akhirnya akhiratnya tergadai. Akhiratnya tergadai. Maka jangan kita jadi orang yang hilang akhirat. Jadi sementara hati kita tengah sedar, hati kita tengah ingat, hendaklah kita teruskan istiqamah dan jaga, jangan sampai terpedaya. Lalu kita nak buat apa-apa, kita kena ingat, apakah aku buat ini akan melalaikan akhirat aku? Apakah yang aku buat ini akan melalaikan akhirat aku? Kalau lalai akhirat aku tidak mau. Lalai akhirat aku tidak mau. Kalau kita nak ikut sahabat Nabi, memang kita tidak berdaya. Bagaimana sahabat Nabi apabila mereka sembahyang lewat dengan Nabi, lalu diinfakkan segala hartanya. Hari itu harta mereka untung hari itu. Abdul Rahman Ibn Auf untung berniaga hari itu. Dan hari itu perniagaannya sangat laku. Orang berebut-rebut untuk membeli barang dagangannya, sehingga kan dia merasa seronok sangat hari itu mendapat keuntungan yang banyak. Tetapi dia telah sembahyang lewat dengan Nabi. Jadi akibat dia sembahyang lewat dengan Nabi, akhirnya dia telah menginfakkan segala hartanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila infak saja harta pada jalan Allah,
Dia ingat ke dia sudah untung, ataupun dia sudah dapat pahala, dia sudah dapat menampung kekurangan dia. Mungkin saya semayang lewat dengan Nabi, jadi saya infak harta saya, dapat pahala infak ni boleh tapung dah semayang lewat saya tadi. Itulah yang dijangkakan. Li jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, tadi saya semayang lewat dengan Nabi, saya semayang lewat dengan Rasulullah. Jadi saya telah menginfakkan harta saya ini kepada jalan Allah Ta'ala. Adakah pahala yang saya infak ini dapat menampung semayang saya yang lewat dengan Nabi? Nabi mengatakan, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, seandainya kamu mempunyai dunia dan segala isinya, dan dunia dan segala isinya kamu infak fi sabilillah, maka kamu tidak akan dapat menampung kekurangan yang kamu tinggalkan. Lalu sedihlah sahabat Nabi. Lalu sahabat Nabi sangat-sangat menyesal. Aku ini telah tertipu daya dengan dunia. Tertipu daya dengan dunia. Jauh kita dengan keadaan macam ni. Ada siapa kita di sisi Allah? Adakah kita nak David ada kita sini sudah baik? Maka tidak dapat tidak, jangan sampai hilang akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peganglah akhirat, sayanglah akhirat, dengan arti kata ingatlah kepada Allah Ta'ala banyak-banyak, nasaya kita akan menjadi orang yang untung. Maka kami berlindung dengan Allah, minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Jika tiada ada kelebihan Allah Ta'ala, jika Allah Ta'ala tidak memberi kelebihan, maka apa kelakuan yang terlebih daripada jihad ini, daripada pihak ini, jihad ini pihak. Kalau Allah Ta'ala tak beri kebaikan kepada kita, apakah keuntungan yang kita dapat? Kalau lagi akhirat kita hilang, dunia kita, akhirat kita lalai kepada Allah Ta'ala, kemudian hati kita keras, kemudian hati kita tamak kepada dunia, kemudian hati cenderung kepada buat maksiat kepada Allah, lalulah ditangguh-tangguhkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun mulalah angan-angan panjang. Aku 10 tahun lagi akan jadi macam ni, aku 5 tahun nanti rumah aku macam ni, aku 20 tahun nanti mau tengoklah aku akan jadi macam ni. Siapakah yang boleh menjamin kita akan hidup di esok hari? Tidak boleh menjamin kita. Dan siapakah yang boleh lari daripada Allah Ta'ala dengan tidak melakukan amal ibadat kepada Allah? Maka tidak dapat tidak, kita mesti buat amal ibadat kepada Allah. Dan apa yang kita telah lalukan hari ini, baik umur kita 40, baik umur 30, baik umur 50, pasti kita adalah orang yang rugi. Hari ini, baik saya, baik jemaah yang ada di hadapan, kita akan jadi orang rugi dah. Sekarang ni kita dah rugi dah. Kita dah rugi. Sebab apa kita kata rugi? Saya mengatakan saya orang yang sangat rugi. Umur sekarang ini masih lagi tidak menangis lagi di hadapan. Umur sekarang ini masih lagi tidak rasa takut lagi kepada Allah Ta'ala, masih lagi lalai kepada Allah Ta'ala. Dan apakah kita sekarang ini dah umur 40-50 tahun, sudahkah kita benar-benar menangis kepada Allah Ta'ala? Sudahkah kita hari-hari malam-malam duduk fikir tentang dosa pahala? Dan bagaimana dengan kita melihat orang yang mati di hadapan mata kita? Adakah kita merasakan bahawa kita pun akan mati sebagaimana dia? Kadang-kadang kita boleh lagi ketawa apabila melihat orang mati. Kadang-kadang kita boleh rasa tersenyum, boleh rasa lagi gembira dengan amal ibadat kita yang kurang hari ini. Maka tidak dapat tidak ada jalan lain. Jalan hari ini, jalan yang kita muhasabah diri kita dan letak diri kita orang rugi. Jangan tengok orang tak habis kita. Orang tu dok mayang, dan kita mayang belum tentu lagi diterima. Boleh jadi dia ini orang yang tidak sembahyang, tapi apabila dia bertaubat, ketika taubat Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala matikan dia, boleh jadi lebih baik pada kita. Dan ada kisah mengenai seorang yang telah membunuh 99 orang, lalu dibunuh 100 orang, lalu dia pun ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya taubatnya diterima, masuk di dalam syurga Allah Ta'ala. Dan ada kisah mengenai orang yang ahli amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Dia buat ibadat siang malam, tapi satu hari terlintas di dalam hatinya nak buat maksiat, lalu dia pergi untuk buat maksiat dengan harapan lepas maksiat nak bertaubat, mati di tengah jalan. Akhirnya orang yang beribadat ini, yang tidak tinggal ibadat, meninggalkan maksiat, melakukan amal ibadat, mati dalam keadaan mendapat kemukaan daripada Allah, dimasukkan dalam neraka. Jadi kita baik buat amal ibadat tak dapat jamin lagi
Tidak ada lagi jaminan kat atas diri kita, aku ini mati ni masuk syurga. Pasal ingat kalau nak banding dengan orang lain, siapa kita di sisi Allah kalau kita nak kata macam tu? Maka tidak dapat, tidak mestilah kita ini mencari ataupun mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yakinlah, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh nak melalui jalan kami. Belajar biar bersungguh, beribadat pun nak bersungguh, mencari jalan pun bersungguh, nak menghidupkan hati kita pun bersungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu bersungguh-sungguh kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, Allah Ta'ala kata, aku akan tunjuk jalan kamu. Jalan sama. Kadang-kadang kita fikir, apa jalan yang kita boleh masuk syurga di atas muka dunia pada hari ini. Bila di gunung-gunung, kadang-kadang saya selalu duduk menung, saya selalu baca kisah sahabat. Bila baca kisah sahabat, kadang-kadang Allah hebatnya para sahabat. Mereka telah menggadaikan nyawa mereka, mereka telah menggadaikan harta mereka, mereka telah menggadaikan segala yang apa yang mereka ada. Gadai untuk Islam. Ada sahabat Nabi yang dihalau oleh kedua ibu bapa, siapa mati dalam keadaan tidak ada pakaian langsung kecuali di tubuhnya sahaja, dan sudah tidak ada harta yang lain. Ada sahabat Nabi yang kelaparan, ada sahabat Nabi yang mati dalam keadaan yang sangat mengerikan. Sayyidina Hamzah berperang dalam satu peperangan, ada silapnya perang Uhud kalau silap. Mati dalam keadaan menyayak hati, telinga dipotong, hidung dikerak, lidah dikerak, mata dicongkel. Lalu Nabi melihat pada sahabat Nabi ini, Nabi menangis. Jadi nak beritahu, bila kita renung-renung mengenai amalan kita, memang kita jauh. Lalu terfikir juga, benar terfikir, sahabat Nabi masuk syurga, mereka berjihad pada jalan Allah, menggadaikan nyawa. Sanggupkah aku ini untuk menggadaikan nyawa pada agama? Mungkin lidah sanggup, tapi hati tidak sanggup. Ada sahabat Nabi yang dia kaya raya. Bila Nabi kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak mencapai syurga kecuali kamu mengeluarkan apa yang kamu kasih. Lalu hari ini juga ia jadi miskin. Infak fi sabilillah. Kita pun tak sanggup, lidah kata sanggup, hati tidak sanggup. Hati tidak sanggup. Ada sahabat Nabi dia ajak berhijrah, dia saja beriman, ayah tak beriman, mak tidak beriman, adik-beradik tak beriman, baik dengan dia, lalu dia terpaksa tinggalkan ahli keluarga dia. Ada di kalangan mereka yang bersama satu keluarga pergi, anak nak pergi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, bawa anak kecil dalam menyusu lagi, bawa suami isteri anak kecil, tiba-tiba ditahan tengah jalan, suami lepas selamat daripada dibunuh, isteri dipisahkan, anak kecil dipisahkan. Jadi apa ni, ini pengorbanan para sahabat. Pengorbanan para sahabat. Jadi nak beritahu, bila kita renung-renung apakah amalan kita yang kita rasa ni kita boleh dekat dengan Allah Ta'ala. Dengan tidur kita yang banyak, dengan makan kita yang sedap, dengan kenderaan kita yang hebat, dengan rumah kita yang selesa, dengan harta kita yang ada. Apa mujahadah kita dengan Allah. Kadang-kadang kita fikir Allah beratnya aku. Itu pun nak semayang pun kita tidak mampu. Nak semayang banyak-banyak pun kita tidak mampu. Maka tidak ada jalan lain dah. Jalan mencari redha Allah Ta'ala dengan menghampirkan diri dengan Allah. Perbanyakkan mujahadah nafsu, lawan hawa nafsu. Boleh jadi Allah Ta'ala mujahadah nafsu kita ini dengan cara macam mana? Dengan cara musibah. Dengan cara musibah kita diajar supaya hati kita ini menjadi tabah. Dengan cara musibah Allah Ta'ala beri. Kadang-kadang dengan harta yang kurang, lalulah kita menjadi sabar. Maka jalan orang yang bersabar ini akan mendapat pahala tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul ini dia sabar, dia akan dapat pahala tanpa hisab. Kadang-kadang dengan musibah. Dan di akhir zaman ini saya rasalah dengan jalan musibah, fitnah, jalan yang dapat kita masuk syurga. Sebab tu kalau kita difitnah, kita akan rasa gembira. Moga-moga ya Allah dengan jalan ini kita akan dapat masuk syurga ya Allah. Kalau jalan inilah kita dapat masuk syurga, kita rela difitnah. Kalaulah untuk dapat jalan ini. Kalaulah jalan ini kita tu jalan ini kita dapat masuk syurga, kita nak jalan yang boleh masuk syurga, tapi minta pada Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah, jangan kau berikan sesuatu aku yang aku tidak mampu menanggungnya.
Kita ini orang yang lemah imannya. Kita ini orang yang tidak ada kekuatan dari segi keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kita buat amal ibadat kepada Allah dan kita kena fikir bagaimana keadaan kita di sisi Allah. Kita tengok apakah ada pada diri kita. Adakah kita ini sudah ingat kepada Allah banyak? Adakah hati kita sudah gantung dengan akhirat? Adakah kita ini sudah tidak tamak dengan dunia? Adakah hati sekarang ini kita sentiasa bertaubat kepada Allah, tiada malam bertaubat? Anda kata begitu. Siapakah di kalangan kita yang sentiasa beristighfar kepada Allah tiap-tiap hari? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullah ni mana minta ampun dengan Allah, minta ampun. Aku minta ampun kepadamu ya Allah. Siapakah di kalangan kita yang sentiasa beristighfar kepada Allah, dan siapakah di kalangan kita yang merenung diri kita sendiri? Merenung diri kita sendiri, bagaimana aku dengan Allah, bagaimana maksiat aku ni banyak, ibadat aku banyak pada Allah. Adakah aku ni orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah, ataupun aku orang yang ingkar dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada aku? Adakah kita ni orang yang merenung diri kita, ataupun kita jenis orang yang merenung orang lain? Kalau kita ini terdiri daripada orang yang merenung diri kita, kita insya-Allah akan menjadi orang yang baik. Tapi kita kalau menjadi orang yang merenung orang lain, maka kita akan menjadi orang yang celaka, orang yang binasa, orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak mengajak muslimat, orang yang ada hadapan saya, asal fikir dah orang lain, fikir diri kita sendiri. Kita hanya perlu banyak berzikir, perlu banyak beristighfar, banyak kita renung, banyak kita mencari persiapan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita cari, dan kita nak supaya hati kita biar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak, biar hati kita ini sentiasa menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang mengeluarkan air mata kerana takut pada Allah. Kita keluar air mata kerana apa? Kerana hati kita hilang. Kerana atak zin cabut. Nak tiup dia angin. Jadi ini yang berlaku pada diri kita. Jadi tidak mahu biarlah kita nak menangis Allah. Minta pada Allah, biarlah aku ini jadi orang yang banyak menangis kepada Allah. Jadi tengok orang yang lembut hati banyak menangis. Orang yang keras hati banyak ketawa. Jadi jangan sampai kita ini banyak ketawa yang boleh menyebabkan hati kita keras kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kebinasaan yang terlebih daripada ini? Allah tak ada lah binasa paling lebih. Binasa yang paling lebih lah orang yang tangguh taubat. Binasa yang paling lebih adalah orang yang cita-cita panjang. Sebab tu kalau kita renung hari ni, kenapa yang banyak itu fikir? Banyak. Kenapa yang kita banyak itu yang kita fikir? Kalau kita duduk saja, kita bagaimana aku titiang siratal mustaqim. Di padang mahsyar nanti manalah aku keadaan aku di padang mahsyar. Amalan aku sedikit masa ketika itu. Di padang mahsyar, Allah malunya di hadapan Allah. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Amalan yang aku baik ini buat ini dibentang oleh Allah. Bila dibentang Allah sikitnya amalan kebajikan. Dan siapa yang melakukan kejahatan walaupun seberat zarah, maka Allah Ta'ala akan tunjukkan macam mana aku di hadapan Allah nanti ketika dalam keadaan diberi surat amalan belah kanan ke ya Allah, adakah dapat belah kanan, dan dibimbang takut dapat belah kiri. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, maknanya fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang dapat surat amalan belah kanan, maka dia akan dihisap dengan hisapan yang ringan. Ini kita perlu fikir. Ini kita perlu fikir macam manalah gini keadaan kita. Macam mana nanti. Lepas tu bagaimana kita apabila berada di telaga Kausar. Apabila ditunjukkan telaga Kausar berebut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin meminumnya, lalulah sebahagian daripada yang lain itu dihalau oleh para malaikat. Lalu apabila melihat umat-umat Nabi Muhammad dihalau oleh malaikat, lalu Nabi mengata, ummati, ummati, wahai Jibril, wahai malaikat, ini umat aku, kenapa engkau halau umat aku? Lalu malaikat mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya kamu tidak ketahui apakah yang mereka lakukan selepas kewafatan kamu. Hari ini orang dah lupa pada Nabi. Hari ini orang sudah tidak sanjung kepada Nabi.
Orang tidak sanjung pada Nabi, orang tidak sanjung kepada isteri-isteri Nabi. Orang sudah sanggup menghina isteri Nabi, orang sudah tidak sanjung kepada para sahabat Nabi. Siapa kita kalau tak ada mereka? Kan sambung. Maka dia kata, dan apa kebinasaan yang terlebih daripada ini, dan sekalian ini sebab panjang cita-cita. Ini adalah sebab kita tangguhkan taubat, kita tangguhkan taubat, kita kekalkan maksiat, kita jadi tamak pada dunia, hati jadi keras, lalai kepada akhirat, dan juga akhirat jadi hilang, adalah disebabkan cita-cita yang panjang. Cita-cita yang panjang. Dan ada pun, jika engkau pendekkan cita-citamu, jadilah cukup-cukuplah, pendekkanlah cita-citamu. Letakkan dalam hati ni, aku macam mana dekat rasa dengan Allah. Dekat dengan Allah. Maka jika engkau pendekkan cita-citamu, sudah tidak mahu dah fikir bab akhirat, bab dunia banyak-banyak, pendekkan cita-citamu, engkau hampirkan daripada dirimu matimu. Hampir pada mati bukan cari nyakit. Engkau buat banyak-banyak kan biar cepat mati, bukan cari nyakit macam tu. Hampirkan kepada kematian dengan hati kamu, biar ingat banyak kepada mati. Masalah mati itu milik Allah. Allah Ta'ala yang tahu kita mati bila. Jangan tak tebang lah. Hari ni macam-macam obat keluar nak jaga sakutnya mati. Kalau ada obat tidak mati, obat tu paling laku sekali. Kalau ada obat panjang umur, siapa mati, obat ini 10 tahun panjang umur. Maknanya kalau dia makan umurnya 40 tahun, dia makan obat ni 50 tahun dia mati. Maka dia akan beli obat tu. Bila habis 50, beli lagi obat, tambah 10 tahun lagi, beli lagi. Kalau ada obat macam tu, Allah, habis kaya raya. Siapa jual obat tu memang kaya raya. Kalau jual obat macam tu. Tapi kalau orang makan obat tu cepat mati, maka orang jual obat pun cepat mati juga. Kena pukul dia orang, kena marah dia orang. Jadi nak beritahu, dalam keadaan macam tu, pendekkan. Baru kita ni dekat dengan kematian. Boleh jadi esok, boleh jadi lusa dan sebagainya. Tak ada orang sangka tentang kematian. Tidak tahu. Maka dia kata, hampirkan daripada dirimu matimu, maka ingatlah kamu ini semakin hari semakin hampir dengan kematian. Dan engkau ingat akan hal orang yang semasa engkau. Ingat orang-orang yang sama dengan kamu, yang seumur dengan kita, kadang-kadang anak kita. Anak kita hari ini macam-macam jalan yang boleh cepat. Kadang-kadang berlaku kemalangan, kadang-kadang berlaku sakit. Sakit pun macam-macam penyakit hari ini. Kadang-kadang kecek lagi sudah sakit buah pinggang. Kadang-kadang kecek lagi dengan sebab pemakanan sebagai contoh. Dahulu satu-satu penyakit itu orang-orang tua je, ni orang muda pun kena. Cepat kena hari ini. Jadi nak beritahu, ingat akan hal orang yang semasa engkau, yakni sezaman dengan engkau. Dan apa tu? Saudara tu, saudara. Bukan sudah. Saudara engkau. Dan ingat akan saudara engkau. Tengok, ingat pada saudara-saudara kamu. Tengok saudara-saudara kita. Biasanya saudara ni merujuk kepada adik-beradik. Mana tengok mana adik-beradik kita ada di kalangan kita yang adik-beradiknya sudah meninggalkan. Meninggalkan kita. Dan ada juga di kalangan kita ialah orang yang hampir, suami sebagai contoh. Ada yang isteri pun ada yang anak kesayangan. Itu semuanya ujian daripada Allah. Lihat kepada saudara engkau yang adalah mereka itu, mematahkan mereka itu mati pada waktu yang tiada sangka. Maknanya mereka itu telah menemui kematian. Mematahkan kehidupan mereka dengan kematian. Sebab itu Nabi ni adalah orang yang tidak banyak ketawa. Kalau ketawa Nabi hanya senyum saja, itu dah ketawa dah. Kalau senyum tu sudah ketawa Nabi. Bahkan Nabi pernah menegur sahabat Nabi yang ketawa duduk dengan satu-satu tempat ketawa. Nabi kata, ingatlah kamu akan pemutus segala kelazatan. Ingatlah kamu akan kematian. Bila saja mati, rugilah kita dengan apa yang kita buat tidak mendatangkan faedah.
Nabi mengatakan, kamu tidak tahu apa yang aku tahu. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya tidak akan lagi ketawa. Nescaya tidak akan lagi banyak ketawa. Maka dia kata di sini, pada waktu yang tiada sangka mereka itu, yang mereka tidak sangka kematian itu datang kepadanya. Maknanya tengoklah adik-adik kita, saudara mara kita, orang yang kita kasih yang telah meninggalkan kita. Salah satu jalan ingat mati ni, ingat orang yang telah tinggalkan kita. Salah satu jalan. Ingat kepada kematian. Ingat kepada kematian. Di samping kita duduk dengan orang yang soleh pun begitu. Saya belajar dengan guru saya, salah guru saya. Bila kita belajar pada dia, dengan dia satu kehebatan dia ni, kita ingat mati. Walaupun dia tidak bercakap tentang mati. Kita jadi ingat ke mati. Jadi masing-masing pun begitu juga keadaan dia. Rupanya barakah daripada guru. Dan didapati akhirnya kita faham bahawa guru kita itu adalah seorang yang banyak ingat ke mati. Jadi bila dia ingat ke mati, akhirnya memberi kesan kepada anak-anak murid. Tapi bila kita masuk saja, keluar daripada belajar dengan beliau, duduk dengan campur dengan orang ramai, jadi hilang balik ingat ke mati. Jadi jalan dia pula kena ingat balik kepada orang-orang yang telah mati. Sama ada ingat itu dengan pergi menziarahi makam. Pergi menziarahi makam, pergi dekat perkuburan, memberi hadiah kepada si mati dengan bacaan-bacaan Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Selepas dari itu, renung diri kita, aku pun akan duduk di dalam tanah ini yang sunyi, yang tidak ada siapa-siapa menemani, yang ada hanya amalan saja yang duduk bersama dengan kita. Maka dia kata, yang tiada disangka mereka itu, mudah-mudahan halmu umpama hal mereka itu. Mudah-mudahan ataupun hendaklah kamu ingat, hal kamu pun akan seumpama mereka juga. Apa maknanya? Maknanya kamu pun akan mati juga macam dia. Mudah-mudahan ni maknanya moga-moga kamu akan tahu, kamu akan ingat hal kamu itu macam hal dia juga. Dia tu orang dah kubur. Hanya kita tak ingat hal kita hari ni akan sama dengan orang yang sudah masuk dalam kubur. Kita tak ingat tu. Kita tidak ingat yang tu. Hal kita hari ni. Yang hari ini kita jaga kesihatan kita, kita jaga tubuh badan kita, kita jaga nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, dan satu hari nanti ini akan binasa berlaku, hancur berlaku, akan dimakan oleh ulat-ulat. Yang kita jaga kulit kita, yang kita jaga tubuh badan kita, akhirnya tidak ada habis. Jadi kamu duduk ingat pada orang yang sudah mati. Kalau pergi kubur, pergi kubur. Kalau tak pergi kubur, duduk dalam rumah, ingat mana ahli keluarga kita, mana ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia. Maka dia kata, moga-moga kamu akan sedar itulah keadaan kamu akan datang nanti. Maka takut olehmu, wahai nafsu yang kena perdaya. Wahai takutlah kamu akan nafsu tu jiwa orang yang kena terpedaya. Hendaklah takut, kita kena takut, jangan kita terpedaya. Hari ini kita ni banyak telah, kita ni sudah ditipu daya ke belum lagi? Sudah banyak perkara yang menipu daya kita. Sudah banyak perkara yang menipu daya kita, menyebabkan kita sudah lalai beribadat kepada Allah. Sama ada tipu daya itu harta, sama ada tipu daya itu anak isteri, sama ada tipu daya itu makhluk sahabat handai kita dan sebagainya. Maka tidak cukuplah dengan diri kita hari ini. Dia kata, janganlah kamu ini, takutlah olehmu wahai nafsu yang kena perdaya, wahai orang-orang yang ditipu daya. Tipu daya dengan kehidupan, duduk di atas muka dunia sementara seumpama singgah di sebuah pulau. Maka pulau inilah untuk kita mencari bekalan yang sebanyak-banyak. Nanti kita akan naik di atas kapal, dan siapa yang mencari bekalan di atas pulau itu banyak-banyak, kita akan selamat. Tetapi siapa yang terpedaya dengan keindahan pulau itu, naik atas kapal tidak ada bekalan, dia akan rugi, dia akan binasa. Maka hendaklah kita menjaga diri kita, dan ingat engkau wahai nafsu barang yang dikatakan akan dia. Maka kita kena ingat nafsu yang menipu daya, ataupun ingatlah kamu
Jangan jadi kamu orang yang ditipu daya. Jadi tak dapat tidak, kena kembali baliklah, ingat balik kita kepada Allah, ke mana kita datang dan ke mana kita kembali. Tidak lain dan tidak bukan, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, orang-orang yang kita kasih terdiri daripada suami-suami kita, terdiri daripada anak-anak kita, benda yang kita kasih terdiri daripada harta benda kita, pangkat kita, semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya akan kita tinggalkan. Tetapi ada satu yang kekal pada kita. Yang kekal pada kita adalah amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan yang kita cuba nak bawa, yang pertama, banyakkan berzikir kepada Allah. Banyaklah berzikir kepada Allah. Yang kedua, banyakkanlah hadir majlis-majlis ilmu yang hidup hatinya. Hidup hati. Dan yang ketiga, banyakkanlah mengingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan muliakan ahli keluarga Nabi. Ketika orang menghina keluarga Nabi dan ahli keluarga Nabi, kita jadikanlah diri kita golongan yang menghidupkan, yang memuliakan golongan Nabi, golongan Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi, ahli keluarga Nabi. Tidak ada jalanlah kita jauh. Dan satu hadis, siapa yang ada 3 perkara ini, dia akan dapat kemanisan iman. Yang pertama, dia menjadikan Allah dan Rasul lebih utama daripada segala-galanya. Allah dulu, Rasul dulu, lebih utama daripada segala-galanya. Dan yang kedua, dia bersahabat dengan seseorang, bertemu dan berpisah kerana Allah Ta'ala. Macam kita semua mari kerana Allah, harap kerana Allah, biar betul-betul ikhlas kerana Allah. Bertemu berpisah kerana Allah. Tidak ada kepentingan di antara satu sama lain kecuali ingin mencari redha Allah. Dia akan dapat kemanisan iman. Yang ketiga, benci dia kepada maksiat. Kalau hati dia sudah benci kepada maksiat, benci dia sebagaimana dia benci dicampakkan dalam api neraka, maka dia akan dapat kemanisan iman. Di macam mana nak benci pada maksiat ini? Mestilah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersahabatlah kepada dengan orang-orang yang soleh, dan banyakkanlah munajat, berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga-moga kita menjadi orang yang baik, orang yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma ruzna ilman nafi'an wa dzukna fahman tayyiba. Allahumma ya Allah, ati anfusana taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa guru kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa ahli keluarga kami, adik-beradik kami, jiran tetangga kami, masyarakat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tabahkanlah hati kami dengan ujian yang kau timpakan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sabar, jadikanlah kami orang yang bersyukur dengan nikmat-Mu, jadikanlah kami orang yang benar-benar ikhlas dalam melakukan ibadat kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami golongan yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah kami golongan yang memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mengikuti perjalanan orang-orang yang saleh, orang-orang yang mendapat redha daripada-Mu, ya Allah. Dan jangan Kau jadikan kami orang yang mendapat jalan, orang yang mengikuti jalan golongan orang-orang yang dimukai dan orang yang dimarahi oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang benar-benar ikhlas, ya Allah. Bersihkanlah hati-hati kami, ya Allah. Bersihkanlah hati kami daripada sifat-sifat yang keji, ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikanlah kami orang yang berakhlak sebagaimana akhlaknya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang banyak melakukan kesalahan kepada-Mu, ya Allah. Ampunlah dosa kami, ya Allah.
Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau sampaikanlah pahala yang kami lakukan ini ya Allah kepada Al-Imam Ghazali, juga kepada ulama-ulama yang salihin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatkanlah majlis ilmu ini ya Allah. Jadikanlah orang yang hadir dalam majlis ilmu ini ya Allah, mereka mendapat keberkatan ya Allah, mereka dapat rahmat daripada-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Engkau ketahui, Engkau lah yang memberi rahmat kepada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau lah yang memberi rahmat kepada siapa yang Engkau kasihi ya Allah ya Tuhan kami. Saya telah menyampaikan ya Allah, kami telah menyampaikan ya Allah, dan kami menyerahkan kepada-Mu ya Allah. Engkau lah Tuhan yang maha berkuasa, Engkau lah Tuhan yang memberi hidayat ya Allah ya Tuhan kami. Jadikanlah kami orang yang benar dalam agama-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan kami orang yang menyeleweng dengan agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bangkitkanlah masyarakat kami ya Allah dengan melakukan ibadat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau biarkan masyarakat kami dalam bergeluman dengan dosa ya Allah. Jangan Kau biarkan masyarakat kami ya Allah melakukan maksiat terhadap-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hidupkanlah Islam dalam jiwa kami ya Allah. Hidupkanlah iman dalam jiwa kami ya Allah. Hidupkanlah ihsan dalam jiwa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hidupkanlah agama dalam hati kami ya Allah. Hidupkanlah agama dalam rumah tangga kami ya Allah. Hidupkanlah agama pada jiran-jiran kami ya Allah. Hidupkanlah agama kepada masyarakat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang menolong agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau berilah keberkatan ya Allah orang yang hadir dalam majlis ini ya Allah, dan juga kepada ahli keluarga mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatkanlah pelajar kami ya Allah, berkatkanlah jemaah di sini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, murahkanlah rezeki kami ya Allah, untuk kami menginfakkan harta pada jalan-Mu ya Allah, untuk kami berdakwah pada jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami memohon perlindungan daripada-Mu ya Allah. Jagalah kami ya Allah, jagalah hati kami ya Allah. Nafsu kami amat cenderung kepada maksiat ya Allah. Nafsu kami amat cenderung kepada dunia ya Allah. Nafsu kami amat cenderung kepada makhluk ya Allah. Peliharalah kami ya Allah, peliharalah kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami ya Allah bergeluman dengan nafsu ya. Jadikanlah kami orang-orang yang mendapat keampunan kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang mendapat keredaan kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang banyak menangis ya Allah, banyak menangis mengingatkan dosa ya Allah, banyak menangis mengingatkan keamalan yang sedikit di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau jadikan kami orang yang banyak ketawa sehingga keras hati-hati kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami di atas kalimah la ilaha illallah. Matikanlah kami di atas kalimah tauhid ya Allah. Matikanlah kami di atas kalimat tauhid ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau himpikan kubur-kubur kami ya Allah. Jangan Kau himpikan kubur kami ya Allah. Jadikanlah kubur kami satu taman daripada taman syurga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, apabila Kau bangkitkan kami daripada mahsyar nanti ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab ketika berada daripada mahsyar nanti ya Allah. Jadikanlah kami orang yang mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beratkanlah timbangan kebajikan kami ya Allah. Berilah surah amalan di sebelah kanan ya Allah. Selamatkanlah kami ketika titian syaratal mustaqim ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mengaku ya Allah, kami tidak layak masuk dalam syurga-Mu ya Allah, tapi kami tidak mampu menanggung azab api neraka-Mu ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.